Majlis Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor untuk perkongsian hari ini. Dan pastinya perkongsian tadi mengakhiri Warna Pagi untuk edisi hari Rabu hari ini. Terima kasih di atas kesetiaan anda yang bersama kami seawal jam 6 pagi sampailah sekarang. Dan selepas ini Yati akan bersama anda untuk aspirasi 10.1. Seperti biasa hari Rabu bermula dengan rancangan Rahmatan lil Alamin bersama dengan Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari. InsyaAllah. Untuk Warna Pagi kita jumpa esok Segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Bual Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ustaz, ibu saya baru meninggal dunia. Macam mana saya nak buat kiraan pembahagian harta pusaka ibu saya ya Ustaz? Mudah je puan. Sekarang ni MAIS ada menyediakan kalkulator e-faraid. Layari saja www.mais.gov.my. Kemudian puan masukkan maklumat yang diperlukan. Sistem ini akan menunjukkan kiraan pembahagian secara faraid dan carta waris-waris yang berhak. Wah, mudahnya Ustaz. Rancang dan uruskan harta anda di MAIS. Layari www.mais.gov.my atau hubungi 03 5514 3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Rakyat di negeri Kedah dinasihatkan supaya duduk di rumah dan mengadakan aktiviti berziarah secara maya sempena sambutan Aidiladha sebagai langkah mengekang penularan wabak COVID-19 di negeri terbabit. Sehubungan itu, Pengarah Kesihatan Kedah Dr. Uthman Warijo berkata pendekatan itu adalah sebagai salah satu usaha mengelakkan kemunculan kluster baru pada musim perayaan di negeri Kedah. Ujarnya lagi, apa yang paling utama adalah dengan menjaga prosedur operasi standard iaitu memakai pelitup hidung dan mulut, kerap membasuh tangan dan menjaga penjarakan fizikal. Hospital Chancellor Tuanku Muris HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia UKM menegaskan bahawa kes COVID-19 membabitkan Dewan Bedah Hospital berkenaan ketika ini adalah terkawal. Pengurusan HCTM UKM menerusi satu kenyataannya memaklumkan bahawa semua kaki tangan mereka terutamanya petugas kesihatan sentiasa mengamalkan prosedur operasi standard terkini yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sama ada di tempat kerja mahupun ketika berada di tempat lain. Kenyataan tersebut dikeluarkan bagi menafikan penularan mesej di laman media sosial yang mendakwa terdapat wabak COVID-19 tidak terkawal di Dewan Bedah dan ia berpunca daripada ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standard terutamanya melibatkan pemakaian peralatan pelindungan peribadi PPE. Hasrat untuk membangunkan sebuah hospital medan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Jassi Melaka bagi menyokong kemudahan kesihatan negeri terpaksa ditangguhkan buat sementara waktu. Ketika ditemui pihak media selepas menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Al-Mujid, Kampung Durian Daun, Masjid Tanah di Alu Gajah Melaka semalam, Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Sulaiman Muhammad Ali berkata penangguhan itu dilakukan selepas pihak ATM memutuskan menyalurkan aset mereka kepada negeri yang mempunyai kadar jangkitan yang lebih tinggi. Bagaimanapun jelas beliau pihaknya akan terus berusaha agar hospital medan dapat diwujudkan di negeri Melaka dan berharap ia dapat dipertimbangkan oleh kerajaan. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 25 Jun dalam tahun 2013, Koperasi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Berhad yang dikenali sebagai KMAWIP telah ditubuhkan. Mesyuarat Agung permulaan koperasi tersebut telah berlangsung di Dewan Darul Kifayah. Semua ahli bersetuju KMAWIP didaftarkan atas nama Koperasi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Berhad. Ia ditubuhkan bertujuan untuk memberi kemudahan kepada ahlinya menerusi pelbagai aktiviti yang dilaksanakan dari segi ekonomi dan sosial.
Penubuhan koperasi ini juga melibatkan pemilikan saham oleh ahli-ahli dan keuntungan yang dibuat oleh pihak koperasi akan dikongsikan bersama ahli dalam bentuk bonus atau dividen. Semua pegawai Mawib adalah layak untuk menjadi ahli K-Mawib. Mesyuarat tersebut turut dihadiri oleh pengurus bahagian pembangunan dan pelaburan dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM untuk memantau perjalanan mesyuarat agung tersebut. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi, salam duha juga untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira di mana juga anda berada, alhamdulillah hari ini saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran untuk aspirasi 10.1 edisi Rabu, edisi hari Tasyrik hari ini. Moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan, diberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi yang baru saja meninggalkan konti IKIM bersama dengan Hazwan Shah dan juga Haji Sufian Amrin. Terima kasih pada mereka berdua, juga tak ketinggalan kepada penerbit mereka Hajah Mazdina Ismail, alhamdulillah. Dan waktu ini bersama dengan Yati kita bakal teruskan lagi perkongsian ilmu dan juga hiburan-hiburan mendidik minda, menenangkan jiwa, insya-Allah di Radio IKIM ini. Kita bakal mulakan kejap lagi dalam pengajian rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan tak lain tak bukan Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari akan bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita kejap lagi. Anda ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, insya-Allah. Sebelum kita kepada Ustaz, jom kita waktu ini kita dengarkan terlebih dahulu hiburan pertama untuk pagi Rabu ini. Kita ada 3 suara. Kita ada bukan 3 suara, bukan. Kita ada Syaifah Kasif, Nadirah dan juga Fauzia Gambus dengan Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita dengarkan tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. شوقا ولطيبة ذرفت عشقا
left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Hingga 1000 keturunan Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah harta yang disedekahkannya. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat kepada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insya-Allah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini. InsyaAllah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita, bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Kembali jiwaku yang rebah tersungkur, jelaskan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Subhanallah, bila kau mau menjauh, kau ingat siapa untuk kamu. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kembali kita bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat-sahabat pendengar menerusi perkongsian kita tak lain tak bukan rahmatan lil alamin. Bersama di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat dah pun bersedia dari tadi lagi. Kita ada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Assalamualaikum Ustaz. Khabar Yati? Baik-baik, Alhamdulillah. Masya Selamat Allah. Hari Raya Aidil Adha. Selamat Hari Raya Aidil Adha Ustaz. Moga-moga Allah terima segala amal ibadah kita Ustaz. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, Masya Allah. Ni bersempena dengan Hari Tashrik kot agaknya kan. Ustaz kata kita dah boleh makan dah sekarang. Jadinya Ustaz nak cerita tentang rasional sunnah di sebalik makanan baginda Rasulullah SAW. Tapi awalan itu Ustaz kata kita ada perkongsian menarik juga. Awal sebelum tu Yati, kita mulakan dengan mukadimah tersebut Ustaz. Perkara yang menarik berkenaan dengan ibadah korban. Silakan Ustaz.
Okay. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. DJ Yati dan seluruhnya sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan untuk bertemu ni hari raya kedua ni kan. Mudah-mudahan pertemuan kita ni insya-Allah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya menaikkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Okey. Kalau kita bicara tentang sebelum kita masuk dalam tajuk yang kita nak bicara hari ini tentang pemakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi bawah tajuk lifestyle ataupun kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah habis bicara tentang tidur ideal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum tidur dan bangun daripada tidur. Kemudian Allahumma salli alaihi kita pula bicara tentang waktu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu pagi. Kemudian kita bincang pada pertemuan lepas adalah waktu duha. Kita bincang tentang solat duha. Bagaimana Nabi SAW mengisi waktu paginya, mengisi waktu paginya ataupun memanfaatkan waktu paginya. Okey. Sedang penonton dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebenarnya kalau kita fikir dan kita kaji hikmah yang tersembunyi di sebalik amalan korban ataupun penyembelihan korban. Penyembelihan korban. Korban, kalau kita rujuk kataan korban, itu kadang-kadang orang kata Ustaz tak payah gaduh pasal istilah lah Ustaz, korban dengan korban kan. Tapi mungkin kita tak ambil apa hikmah di sebalik perkataan korban yang kita eja dengan sebetulnya adalah Q-U-R-B-A-N, korban, korban. Okey, sebab korban bermaksud qaraba, dia dekat. Jadi korban adalah ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita faham dan kita mendalami kalimah korban, kita tak rasa susah hati sebab yalah kita nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hanya RM700 kalau berkorban di Malaysia kan satu bahagian. Kalau di Kemboja RM340, kalau di India mungkin RM280, mungkin ada lebih murah daripada itu. Tapi harta yang murah pun kita tak mampu ataupun kita tak bersungguh untuk berkorban sebab kita tak memahami kalimah korban, iaitu satu ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau kita nak dekat dengan manusia, Allah macam apa kita buat Kita belikan hadiah kan, kadang-kadang beribu riban kita habis istilahnya. Yalah, suka pada isteri kita belikan barang emas, cincin emas kan, itu lagi beribu-ringgit habis kan. Allah SWT kalau dulu kekasih belikan telefon kan, belikan bunga. Jadi itu untuk kita mengambil hatinya ataupun untuk kita dekat dengannya, untuk kita dekat. Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah korban dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalimah korban, korban. Kalau korban pula apa? Korban ni berasal daripada kalimah kafraba. Kafraba ni bermaksud susah, payah, beban. Menaffasa'an mu'min qurbatan min qurabid dunya. Qurbatan apa? Kafraba tamarbuta, qurbatan. Qurbatan bermaksud barang siapa yang melepaskan kurbatan seorang mukmin, kesusahan, kesulitan, kepayahan seorang mukmin, Allah melepaskan kesusahan nanti hari akhir kan. Jadi Allah SWT korban, korbatan, korban, K-O-R. Itu bahasa Melayu lah Ustaz, bukan bahasa Arab. Okey, tak apa. Cuma apa yang saya nak tekan di sini adalah kita harus memahami apa pengertian korban. Sebab itu betul lah. Allah SWT, kalau kita lihat ulama-ulama kita yang dahulu kan, bila mereka mengarang kitab-kitab, terutamanya perbahasan dari sudut fiqh,
dia akan menyebut solat dari sudut bahasa logatan, dari sudut bahasa ialah doa. Jadi solat tu adalah doa sebenarnya. Kemudian dari sudut syarak baru dia kata solat dari sudut syarak, iaitu suatu ibadah, satu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu maksud dari sudut syarak. Dan apa kepentingan para ulama dulu bila dia membahaskan suatu tajuk tu dibawakan dengan dari sudut bahasanya, supaya kita tahu diambil daripada perkataan apa. Macam haji, kadang-kadang kita baca buku sirah, para orang-orang kafir jahiliah juga melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Macam mana haji mereka? Rupanya haji ini ialah al-qasad. Haji adalah niat. Qasad tu adalah lintasan hati. Itu dari sudut bahasa. Al-haju logatan, dari sudut bahasa. Haji itu dari sudut bahasa adalah al-qasad, niat. Jadi rupa-rupanya kita ni akan dihitung haji kita berdasarkan kepada niat. Ada orang, terutamanya orang kafir jahiliah, mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, tapi adalah untuk menziarahi, untuk memuliakan Lata dan Uzza, itu berhala yang besar. Ada juga datang nak berniaga. Ada datang nak berniaga. Sebab bila musim haji, Masya Allah, mereka berniaga. Untung mereka. Ada yang datang memang kerana nak melaksanakan syariat ataupun melaksanakan ibadah pada Allah SWT. Jadi kita akan dihitung berdasarkan al-qasad. Apa niat kita? Apa lintasan hati kita? Jadi itu maksud haji dari sudut bahasa. Sebab itu penting dari sudut bahasa ni. Okay. Ada orang tanya, Ustaz, perkataan Aidil Adha. Kan? Aid maksudnya adalah hari raya, ataupun kalau kita bincang ada kembali sebenarnya. Lepas tu adha ni udhiyah, penyembelihan. Dan kenapa dinamakan udhiyah, penyembelihan itu ada kaitan dengan duha, sebab ejaannya sama. Dot, ha, alif maksurah. Duha dengan adha, adha. Okey. Jadi dia tak ada qalqalah, dia adha, maksudnya dot. Dia bukan adha, dia adha, dot. Dia bukan di, bukan dal. Okey. Jadi rupanya ada kaitan dari sudut bahasa. Ibadah korban yang pertama dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS, ataupun penyembelihan Nabi Ismail AS yang Allah tukarkan dengan kibas tu, dia berlaku pada waktu duha. Dan afdal untuk melaksanakan ibadah korban adalah waktu duha. Afdal untuk melaksanakan ibadah korban adalah waktu duha. Okey, selama ni kita melontar Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah, adapun hari nahar. Hari nahar ni maksudnya sembelih, hari sembelihan. Kenapa di hari itu dinamakan hari nahar, iaitu 10 Zulhijjah? Kerana hari itu adalah hari penyembelihan. Kalau penyembelihan Nabi Allah Ismail, dan kalau kita penyembelihan binatang korban. Jadi berlaku pada waktu duha selepas melontar Jamratul Aqabah. Jadi waktu melontar Jamratul Aqabah yang afdal adalah waktu duha. Tapi kalau pergi haji dengan jemaah haji atau dengan tabung haji, kita tidak melontar pada waktu duha, sebab memang afdal, cuma waktu duha tu kesesakan luar biasa, jadi membahayakan keselamatan jemaah haji kita. Jadi betul kita tak ambil waktu duha. Itu ada hikmah kenapa jemaah haji Malaysia tidak melontar pada waktu duha. Dan ada juga yang cuba-cuba untuk ambil waktu duha tu, yang banyak kes kematian tu sebab tersesat, kemudian mereka menungkak arus dipijak dan umpamanya. Jadi waktu duha. Jadi Aidil Adha, udhiyah, penyembelihan. Udhiyah, penyembelihan adalah waktu duha. Itu ada kaitan ni waktu duha. Itulah kisah tentang penyembelihan tu. Jadi itu yang kita nak bincang. Kemudian kalau kita bincang perkataan Mina pula. Mina ada dua perkataan. Dia terbit daripada perkataan munna, bukan Latin munna. Dia munna, ada tasydid atas nun. Kemudian Allah SWT dengan tamanna. Sewaktu Nabi Allah Ibrahim AS ingin melaksanakan wahyu daripada Allah, iaitu perintah untuk menyembelih Nabi Allah Ismail AS.
Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dan bertanya, wahai Ibrahim, sebelum kau melaksanakan perintah Allah ini, apa yang kau harapkan daripada Allah. Jadi harapan ni dalam bahasa Arab dipanggil tamanna, tamanna, iaitu harapan. Jadi dia kata, aku tak harapkan yang lain, aku harapkan redha Allah dan syurganya, redha Allah dan syurganya. Jadi harapan Nabi Allah Ibrahim tu dipanggil tamanna, jadi terbit. Tempat itu namanya Mina. Okey. Yang kedua, ada juga terbit daripada perkataan munna. Munna ni persikkan darah. Persikkan darah. Jadi Mina dia berasal daripada tamanna dan munna. Munna, persikkan darah. Kita kalau kita berada di tempat tu, seronok. Maksudnya bila kita memahami dan kita dapat tahu asal usulnya kan, rasa lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa masya-Allah, oh hebatnya ibadah korban hebatnya ibadah korban tu. Itu kita nak bicara tentang tu. Okey. Apa yang menarik, saya baru bila terbaca satu artikel, bila saya terbaca satu jawapan daripada Dr. Zakir Naik bila dia tanya tentang Islam menyembelih binatang nampak zalim kan? Nampak zalim kita menyembelih binatang. Setiap hari korban Aidil Adha kita menyembelih binatang korban, nampak zalim kan? Zalim. Tak. Bila dia jawab, saya pun baca artikel tersebut dan saya tak terima bulat-bulat itu. Saya terus telefon sahabat saya, baru lepas telefon sahabat saya, Dr. Masjudin Tumin. Dia pakar ortopedik di Hospital Glen Eagles di Medini di Johor Bahru kan. Kawan satu sekolah, satu kelas. Cuma dia ke bidang perubatan, saya ke bidang lain lah. Saya ke bidang lain. Bila saya terbaca rupanya bila disembelih binatang ni, bila disembelih, kita nampak dia macam meronta-ronta. Meronta-ronta. Okey. Sebenarnya meronta itu bukan sebab kesakitan. Kita kata Allah kesiannya, Allah timbul rasa macam aku tak boleh sembelih binatang, kesian, nampak kesian kan. Kita nampak dia sakit. Pertama, kita kena ambil iktibar bahawa binatang yang tak ada dosa pun mati. Kan, binatang yang tak ada dosa pun mereka binatang ni pun nampak nak putus nyawanya, nak berpisah roh dengan jasad dia tu. Masya-Allah, seksanya kan. Lagilah kita banyak dosa. Itu yang pertama kita kena ambil iktibar tentang tu. Lagilah kita banyak dosa. Itu satu. Yang kedua, Allah SWT rupanya binatang tersebut meronta bukan sebab kesakitan. Bukan sebab kesakitan. Sebab binatang dia meronta-ronta tu sebab ada pengecutan pada otot mereka, iaitu dipanggil contraction lah. Contraction. Dia pengecutan. Rupanya bila oksigen kurang dalam badan, kalau macam orang oksigen, dia macam disebut oleh Dr. Masjudin tadi, Allah SWT dia macam tiba-tiba panik kan. Jadi kita macam tu ada satu renjatan kan. Kejutan lah, macam renjatan. Okay. Jadi bila binatang pun sama, bila berlaku kurang oksigen pada otak, dia akan ada renjatan lah. Okay. Kemudian bila darah tak ada dan oksigen tak ada pada otot tersebut, dia akan ada dipanggil tadi itulah contraction, maksudnya pengecutan pada otot. Jadi itu tindakan di luar kawal, bukan boleh dikawal. Dia secara automatik. Dia memang refleks, tindakan luar kawal. Jadi kita lihat Allah SWT bila dia meronta tu, dia itu adalah tindakan pada otot tu. Pada otot. Macam kalau kita Allah SWT, saya pun rujuk tentang orang Johor panggil simpul biawak erti. Orang utara panggil simpul mengkarung. Kejang. Simpul mengkarung. Kekejangan. Ejaan dia SPASM, spasm kan. Spasm ni kejangan. Saya belajar juga istilah-istilah dengan Dr. Masjudin tentang tu. Antara faktornya adalah faktor saraf. Yang kedua banyaklah dia kata faktor cuaca sejuk kan. Yang kedua, yang seterusnya adalah sebab faktor oksigen pun faktor oksigen kurang pada otot kita, dia akan menyebabkan
benda tu bukan kita minta pun, dia tiba-tiba macam terus cramp, kekejangan pada otot tu, sakit sangat kan, sakit sangat. Allah SWT, itu berlaku sebab antara salah satu faktornya adalah kurang oksigen, kurang oksigen pada otot kita. Jadi Allah SWT rupanya binatang yang meronta-ronta tu bukan kerana sakit, tetapi Allah SWT dia adalah sebab pengecutan pada otot yang kurangnya oksigen. Okey, satu. Itu yang pertama. Jadi kita bukan lihat pada tengok dia meronta-ronta sampai menendang-nendang kan. Itu kita macam tak sampai hati, kesian kan pada binatang. Tak, itu bukan kerana kesakitan. Itu memang berlaku secara tanpa sedar sebab kekurangan oksigen pada otak dan kekurangan oksigen pada otot. Okey, satu. Yang keduanya, rupanya hikmah dia menendang-nendang walaupun secara tak langsung. Okey, hikmah penyembelihan, bila kita syarat penyembelihan adalah putus dua urat merih dan urat halkum dan urat merih. Okey. Urat halkum dan urat merih ni, kedudukan dia macam ni. Dia kalau kita buat potongan rentas, okey, satu bawah halkum, atas urat merih, dan di kiri kanan urat merih ni, urat penafas, saluran pernafasan ni kan, satu makanan, tadi halkum makanan, ni pernafasan. Okey, ada dua urat besar, dia panggil arteri dan vena. Arteri dan vena yang menyalurkan darah ke otak, ke jantung ke otak. Itu ada dua. Dia kalau manusia dia beza sikit. Kalau binatang pada leher tu bentuk dia macam tiga lah. Ni arteri, kemudian vena, tengah-tengah ada urat merih, urat pelepasan, lepas tu yang bawah ni halkum untuk makanan. Jadi bila terpotong urat merih tu, dia akan terpotong sekali yang vena dengan arteri tu. Jadi bila terpotong vena dengan arteri, dia akan mengeluarkan darah yang banyak. Okey. Bila keluar darah yang banyak, dengan sebab yang tadi pengecutan pada otot tadi tu, dia macam meronta-ronta, dia lagi istilah kita bahasa Inggeris, dia press darah keluar daripada tubuh binatang tersebut. Jadi binatang tu dia jauh daripada bakteria lah, sebab pada darah binatang ni ada bakteria. Ada bakteria. Dan saya pun rujuk dengan Dr. Masjid tentang, dia kata, Ustaz, betul, kalau kita ambil macam tisu pada seseorang yang kanser ke apa ke, ataupun nanah ke daripada tu, untuk uji di makmal, dia perlukan darah binatang tu untuk untuk nak kaji tentang bakteria yang ada pada luka manusia, betul kan? Jadi darah binatang juga rupanya. Jadi dia punya tapak dia. Asas dia. Okey. Asas dia, tapak dia, bukan darah manusia, darah binatang di makmal tu. Jadi rupanya pada darah binatang ni ada bakteria. Dan bakteria ni berbahaya pada manusia lah kan, kalau masuk dalam badan kita. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagi kamu al-maitatu, bangkai, waddamu, dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi, dan ayat seterusnya lah. Okey, Allah SWT disebut kataan dam, ad-damu, dam ni darah. Jadi kenapa diharamkan makan darah? Makan darah, rupanya pada darah ni adalah ada bakteria yang boleh membawa kemudaratan pada badan manusia lah. Sebab itu darah manusia ni tak boleh dimasukkan, darah binatang tak boleh masuk dalam badan manusia. Kalau boleh senang hati kan, kita Allahumma salli ala Muhammad. Bila korbannya tak ada darah tu, hantar dekat pusat darah negara kan. Pusat darah negara. Jadi siapa tak cukup darah korban banyak tahun ni. Jadi tak payah ada kempen derma darah kan. Tu. Tapi memang tak sesuai. Sebab itu hikmah penyembelihan bila berlaku kita panggil tadi meronta, dia press darah keluar, dan Allahumma SWT, darah yang keluar tu, Allah SWT, dia darah yang keluar tu akan membersihkan Allah SWT binatang tu daripada darah yang ada bakteria pada darah tersebut. Satu. Yang keduanya, hikmahnya penyembelihan ni, dia taklah beza pancung dengan sembelih. Kalau pancung ni putus terus kan mati cepat.
Okey, bezanya adalah kalau pancung putus terus, kita merosakkan saraf tunjang. Ya, bila saraf tunjang dia mematikan jantung, mematikan jantung. Bila mematikan jantung, Allahumma salli jantung tak mengepam darah. Jadi darah tersimpan dalam badan binatang yang dipancung tu. Tetapi kalau hanya diputuskan urat halkum dan urat merih, kemudian vena dan arteri tu kan, jantung masih mengepam sebab saraf tunjang tak rosak. Jadi walaupun Allah SWT jantung masih mengepam. Bila jantung masih mengepam, dia akan press darah keluar daripada tubuh binatang tersebut. Jadi kita makan tak ada mudarat. Sebab itu Allah SWT hikmah, maksudnya penyembelihan dalam Islam, walaupun kita nampak macam yalah sembelih binatang, kemudian Allah SWT nampak dia meronta-ronta macam kesakitan binatang tersebut. Rupanya saya pun baru tahu hari ni. Selama ni saya tahu bahawa bila binatang tu dia menendang-dendang, meronta-ronta, saya kata dia sakit, jadi kita ambil iktibar pada kesakitan tu. Maksudnya binatang tak ada dosa pun susah nak mati, lagi manusia yang banyak dosa kan. Kita ambil iktibar daripada tu. Rupanya bila kita kaji, kita tanya dengan pakar. Sebab itu dalam Al-Quran kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang lebih tahu sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi hari ini saya dah bertanya kepada sahabat saya, Dr. Masjuddin Tumin, tentang dia pakar ortopedik. Jadi ortopedik ni pakar tulang, pakar joint, pakar sendi, pakar saraf juga, pakar otot. Jadi Allahumma salli dia ada ilmu tentang tu. Saya merujuk pada dia. Alhamdulillah kita dapat ilmu banyak tentang penyembelihan. Sebab itu Allahumma salli hari ni kita nak bincang juga Yati dan sidang pendengar yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian tentang pemakanan. Sekarang ni kan hari tasyrik, hari diharamkan berpuasa. Lepas tu hari raya dikaitkan dengan makan dan makan. Lepas tu Allah SWT hari raya korban ataupun hari raya Aidil Adha dikaitkan dengan daging. Jadi kita akan bincang tentang makan daging, mudarat ke tak mudarat ke, wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah, kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk rakan pendengar yang sedang ikuti secara langsung di FB IKIM FM ataupun FB Ustaz Rusdiram Al-Jawahari, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat perkongsian Ustaz hari ini. Banyak telah pun Ustaz kongsikan, awalan pun dah banyak dah, baru bercerita tentang berkorban, belum lagi masuk pada tajuk kita tentang pemakanan baginda Nabi SAW. Kita akan sama lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. علينا ما دعا لله داعي
dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama menerusi perkongsian rahmatan lil alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ambil Al-Jawahari. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Hari ini ramai yang komen kita alhamdulillah kembali. dapat ilmu yang sangat bermanfaat bila kita kaitkan Aidil Adha, ibadah kurban, kemudian Ustaz kongsikan juga tadi Mina dan sebagainya. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz. Dan kita nak sambung ni tentang pemakanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz kata tentang daging dan sebagainya. Sekarang ni orang banyak daging Ustaz sebab daging kurban. Jadi mungkin Ustaz berkongsi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Kita masuk bab baru hari ini insya-Allah tentang makanan dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Okey, itu yang kita akan bicara tentang tu. Okey. Sebelum kita bincang tentang pemakanan Nabi SAW, saya tertarik dengan kata-kata guru saya Dr. Wan Nashiruddin UKM, Kebangsaan Malaysia. Dia menyebutkan bahawa saya mula terkejut bila sebut sebenarnya tidak ada makanan sunnah. Dia kata tidak ada makanan sunnah. Ya, yang ada adalah pemakanan sunnah. Maksudnya bila kita makan dapat pahala sunnah. Dia bukan makanan itu saja. Ya, pemakanan tu, cara makan dan apa yang kita makan tu sunnah. Bukan makanan tu yang sunnah. Bukan makanan tu yang sunnah. Sebab dia sebut bahawa cara Rasulullah makan ni ataupun makanan Rasulullah SAW ni ada 3. Ni ada 3 yang besar. Sebelum kita pergi lebih jauh cerita pasal buah-buahan ke, cerita pasal Allah SWT, cerita pasal daging ke apa nama, kita kena tahu dulu makanan ataupun pemakanan Nabi SAW ada 3. Pertama sekali dipanggil tawazun. Seimbang. Seimbang bermaksud Allahumma salli, kita kena seimbang. Maksudnya bukan lebih pada karbohidrat tapi kurang pada protein, kurang pada zat besi, kurang pada yang serat. Tak. Maksudnya kena seimbang. Yang sepatutnya macam fat, oil, sugar dengan garam tu, kalau lihat daripada piramid makanan, dia paling atas, yang paling bucu, paling sikit. Jadi zonnya sangat sedikit. Sangat sedikit. Kemudian daging termasuk yang zon yang ke bawah sikit, yang sedikit juga tapi dia bukan yang paling sedikit. Kedua sebelum sedikit lah. Tentang daging, kemudian susu, keju dan seumpamanya tu kena ambil dalam kuantiti yang sikit, tapi bawah sikit. Dia ada 4 tingkat. Piramid makanan ni ada 4 tingkat. Yang kena ambil dalam jumlah yang banyak adalah buah-buahan, kan? Buah-buahan, sayuran. Okey, buah-buahan pada tingkat yang ketiga lah, tingkat yang ketiga. Dan tingkat yang paling bawah sekali adalah tu yang kita panggil biji-bijian, biji-bijirin. Kemudian termasuklah roti, termasuklah jagung, termasuklah nasi, kan? Termasuklah nasi. Okey, itu yang disebut tentang pemakanan tu. Jadi kena seimbang. Saya pernah berbual dengan pakar nutrisi, pakar diet, yang saya pun lupa namanya. Allahu Akbar, itulah. Saya kalau nama memang agak susah sikit nak mengingat. Kalau nombor, insya-Allah nombor tu senang untuk ingat berbanding nama, kan? Berbanding nama. Itu bila saya berbual dengan sahabat, dia kata cuba tukarkan nama itu pada nombor. Nama kepada nombor supaya ingat. Senang ingat. Kan? Okey. Saya berbual dengan dia. Rupanya pinggan kita ni dia kena bagi 2, kan? Dia kata pinggan kita bagi 2. Okey. 1/2 itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. 1/2 tadi bagi lagi 2. 1/2 yang kedua tadi bagi lagi 2. Kemudian Allah SWT 1/2 daripada yang separuh tadi. Okey, adalah nasi. Okey. Nasi, dan yang 1/2 daripada yang separuh baki tadi adalah lauk, sama ada daging ataupun ikan ataupun ni. Jadi kalau kita beli ikan Allah SWT, ikan keli masak belado, ikan keli belado, kan? Sampai terkeluar kepala dengan ikut kat pinggan tu. Itu bukannya separuh pinggan lagi, 1 pinggan Ustaz. Keluar sikit lagi. Betul lah, 1 pinggan terus, kan? Allah SWT. Jadi sebab itu pun dipotong 2 pun terlebih lagi. Dipotong ekor terlebih, kan? Dipotong 2 pun terlebih. Sebenarnya Allah SWT
dah mengambil ruang yang sayur-sayuran dan sepatutnya kan. Okey. Macam tu. Okey. Saya tertarik juga dengan Allahumma Smart. Rupanya kalau kita rujuk dalam portal MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia, kuantiti daging ni nak sebut tentang tu kuantiti daging yang perlu kita ambil, kuantiti daging yang perlu kita ambil untuk sajian sehari kita adalah tidak melebihi saiz daging tersebut tidak melebihi 2 kotak mancis. Dah syahid 2 kotak mancis, 2 kotak mancis. Itu adalah portion yang kita kena ambil, ataupun saiz ataupun kuantiti seharian. Sebab saya berbual juga dengan seorang pakar, kalau saya berjumpa di Konti Radio IKIM ketika tu, sebelum slot kita ni slot warna pagi, slot kesihatan. Dia pakar kanser Hospital Pantai Al-Ustar. Pakar kanser Hospital Pantai Al-Ustar. Bila dia bicara tentang bab kanser, kebetulan dalam kereta perjalanan ke IKIM, Allahumma Smart, dengarlah perbualan tersebut kan. Jadi bila sampai ke IKIM memang tak sabar-sabar nak jumpa doktor tersebut, memang nak tanya tentang kanser. Bila saya tanya, doktor, apa faktor kanser yang terbesar sekali dekat Malaysia ni? Faktor kanser yang terbesar dekat Malaysia ni, dia terus buka laptop kan, kemudian dia tunjukkan pada saya carta ada 12 faktor utama punca kanser di Malaysia ni, rakyat Malaysia. Okey. Bulatan yang paling besar adalah tobacco, adalah rokok. Rokok dan seumpamanya lah vape dan umpamanya rokok tu, itu faktor kanser yang terbesar di Malaysia. Okey. Nombor 2 yang saya terkejut adalah red meat, daging merah. Nombor 2 selepas rokok adalah daging merah. Nombor 3 barulah dia panggil stres. Nombor 4 dia kata unaktif, tidak aktif, kehidupan tak aktif, kan. Tu banyak. Jadi Allah SWT, yang terkejutnya adalah nombor 2, faktor yang kedua penyumbang kanser terbesar di Malaysia adalah faktornya adalah daripada daging merah. Daging merah. Terus daging merah, bukan daging ni bagus ke doktor? Dia sumber tenaga kan, sumber protein kan, tenaga kan, pada tubuh badan manusia. Betul dia kata Ustaz, tapi kita tak, situlah yang puncanya dia sebut bahawa kuantiti daging yang patut kita ambil adalah tidak melebihi saiznya 2 kotak mancis. Bila kebetulan saya cari pula tadi, saya terbaca dalam portal MyHealth kan, Kementerian Kesihatan Malaysia, memang disebut bahawa kuantiti daging yang perlu kita ambil, Allahumma Smart, adalah saiznya 2 kotak mancis. Kalau kita pergi makan dekat restoran steak ke restoran apa semua kan, Masya Allah, bukan kotak mancis itu kotak tisu besar tu, kotak tisu tu. Sekeping macam tu Ustaz. Allah Akbar. Berarti kalau kita ambil dalam kuantiti yang banyak, dia mudarat pada kita. Dia mudarat pada kita. Satu. Yang kedua, sepatutnya kalau kita dah ambil kuantiti yang banyak tu, besok tak boleh lah. Lusa tak boleh lah. Itulah tak boleh lah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha kan, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi jumpa daging ni illa ghibba. Ghibba ni adalah, kalau dalam tafsir, yauman ba'da yaum. Hari ni Nabi dapat, besok Nabi tak dapat. Ataupun setengah ulama tafsir illa ghibba tu, ghibba, tanwin atas, ghibba, ialah jarang-jarang Nabi dapat. Jarang-jarang Nabi dapat. Bukan hari-hari kambing, bukan. Hari-hari daging, tak. Illa ghibba. Kalau Nabi dapat pun selang sehari. Nabi selang sehari. Kalau ni pun jarang-jarang Nabi dapat. Sebab itu disebut bukan makanan sunnah. Kambing bukan makanan sunnah. Kata Dr. Wana Syarudin. Kambing adalah pemakanan sunnah. Jadi pemakanan yang sunnah, bukan kambing yang sunnah. Ada orang nak amal kambing, nak amal sunnah, dia makan kambing je kan, hari-hari. Allah Akbar. Pening kepala, kemudian Allah SWT, kambing ni ada asid. Jadi kalau kita banyak makan daging, makan daging kambing ke ataupun lembu ke, ada asid. Jadi orang yang ada penyakit gout ni,
dia tak boleh makan daging banyak sebab dia ada asid. Nanti kita bincang pula tentang cara penyediaan daging ni. Bukan kita masak lemak, kita bukan masak gulai, masak kari, tak. Dia kena grill, kena panggang. Sebab itu disebut daripada Nabi dalam kitab Syamil mana banyak tentang Nabi suka makan masywiyan yang digrill. Nanti ada hikmahnya kenapa digrill, itu kita bincang lebih detail supaya pemakanan kita ni cantik. Kenapa kita nak highlightkan daging? Sebab lepas ni hari ni ataupun esok adalah orang hantar daging kat rumah kan. Kadang-kadang berkilo-kilo kadang daging kat rumah tu sampai berbulan-bulan dalam peti ais. Berbulan-bulan peti ais. Jadi kalau makan banyak sangat pula dia akan mudarat pada kita, insya-Allah. Itu yang kita nak bincang. Itu pertama sekali adalah tawazun, seimbang. Sebab itu kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab buah-buahan Nabi SAW, buah-buahan Nabi SAW. Daripada Abdullah bin Ja'far, dia menyebutkan bahawa Rasulullah pernah makan timun. Kisah ni timun dengan rotok. Dengan rotok. Kalau kita rujuk dalam hadis ni disebut kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha'a birrotok. Jadi bi itu dengan, diselangi, disulami ataupun berserta bi itu. Jadi kalau Nabi SAW makan timun, akan disulami, akan diselangi dan makan bersama adalah rotok. Rotok ni korma yang masak. Korma yang masak. Kalau kita bincang kenapa rupa-rupanya kisah ni sifat dia sejuk. Dan dia kata guru Syekh Nuruddin disebut dalam bila membahaskan kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan Habib Ali Zainal Abidin pun pernah menyebutkan dalam pengajian dia tentang apa hikmah hadis yang menceritakan tentang buah-buahan Nabi SAW. Nabi makan kisah, timun dan rotok. Rupa-rupanya kisah, timun, sebab hadis yang seterusnya adalah daripada Aisyah radhiyallahu anha, disebut bahawa kerana Nabi SAW yakulul bitikh ni adalah tembikai, watermelon, birotok, dengan kurma. Kemudian hadis yang seterusnya pada Anas bin Malik, hirbis. Saya tanya guru saya Dr. Wan Nasruddin, hirbis ni macam honeydew, dia kata. Honeydew. Ataupun dalam riwayat lain disebut tembikai warna kuning tu. Tembikai warna kuning. Tak apa, insyaAllah. Birotok juga. Warotok dan disebut ra'aitu Rasulullah SAW daripada Anas bin Malik yajma'u bainal hirbis warotok, menghimpunkan hirbis, honeydew ke, rock melon ke, tembikai kuning tu ke, birotok, warotok, dengan kurma. Kenapa? Apa hikmahnya? Ini yang datangnya tawazun tu. Tawazun ni sifat timun, kemudian tembikai, kemudian hirbis ni sejuk. Jadi nak diseimbangkan dengan kurma yang sifatnya panas. Kurma sifatnya panas. Jadi ambil dua, disulami, ia jema'u, makan bersama, kemudian diselangi kan. Tujuannya adalah untuk tidak mudarat pada sejuk dan tidak mudarat pada panas. Jadi bila sejuk dan panas ni dia seimbang. Oh, Masya Allah, rupanya ini cara pemakanan Nabi SAW. Bukan mentelan je. Kita balik panas-panas, telan air watermelon kan. Terus demam, pening kepala kan. Sebab kita tak seimbangkan dia. Itu yang dipanggil yang pertama, seimbang. Nabi makan seimbang. Okey, itu yang pertama. Allah. Masa tak berapa banyak Ustaz. Kita bagi yang kedua, ketiga, kata kita berhenti untuk minggu ini. Yang kedua, Allah SWT, Nabi, pemakanan Nabi SAW adalah syumul. Syumul ni maksudnya sempurna. Bermaksud dalam setiap sajian Nabi SAW terdapat karbohidrat, protein, serat. Jadi maksudnya setiap sajian mesti ada syumul, sempurna, semua ada, cukup, komplit. Tadi seimbang, maksudnya tak lebih ni, tak kurang yang ni kan. Tapi dalam pemakanan Nabi SAW sehari-harian ataupun ni satu pinggan Nabi SAW, dia komplit, maksudnya ada syumul, maksudnya semua ada, protein ada, karbohidrat ada, semua ada, vitamin pertama yang bersifat serat pun ada. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, pemakanan Nabi SAW adalah tanawu, pelbagai. Jadi sinilah datangnya
kalau kita nak bicara tentang Allahumma salli ala Muhammad, Nabi bukan makan kambing ke. Nabi bukan makan Allahumma salli ala Muhammad kurma je. Sebab ada kisah bila Nabi SAW bertamu dengan Sayyidina Ali ke rumah seorang sahabat, dan sahabat itu menghidangkan kepada Nabi SAW satu tangkai kurma. Satu tangkai kurma bermaksud kalau Nabi datang ke rumah sahabat ni dia bukan ambil kurma yang masak je. Memang dia akan panjat pokok, dia akan ambil satu tangkai, satu standan. Jadi bila standan tu ada yang masak, ada yang dah kering punya tamar, ada yang masih mentah, masih muda kan. Bila Nabi tanya, kenapa ambil satu tangkai, satu tandan? Cukuplah kamu pilihkan aku yang masak. Para sahabat akan jawab, dia kata, ya Rasulullah, aku nak kau pilih sendiri. Kau nak masak ke, ataupun kau nak yang dah kering ke, ataupun yang masih mentah. Okay. Dan dihidangkan ketika juga adalah bubur yang diperbuat daripada bali, daripada syair bali. Okay. Kemudian ada campuran silk, lamqaf. Silk ni saya rujuk pada Dr. Wan Nashiruddin, dia kata macam bayam Brazil. Bayam Brazil. Silk tu bayam Brazil. Kalau kita itu okey. Jadi bila Sayyidina Ali makan kurma dia baru baik demam. Sayyidina Ali ketika itu diberitakan baru baik demam. Jadi dia makan kurma, Nabi kata berhenti, wahai Ali, berhenti. Lalu kata Nabi SAW, Nabi hulurkan bubur daripada Bali. Kalau kita bincang bubur pada Bali ni banyak kebaikan dia. Antara dia mengurangkan stres. Itu pernah berlaku satu ketika ada orang Madinah yang kematian suaminya, dan Nabi SAW memerintahkan kepada Aisyah untuk memasakkan bubur daripada gandum. Sebab rupanya bubur daripada gandum ni bubur daripada Bali. Bubur daripada Bali ni, rupanya Bali ni sifat dia boleh mengurangkan stres. Mengurangkan stres dan kesedihan. Dia sebut tentang tu. Okay, selain daripada tu, Bali ni sifat dia sejuk.